warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kurnianya pada malam yang mulia ini, penghulu kepada segala malam Jumaat, dapat kita bersama-sama bagi meneruskan pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian pada malam ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita akan melihat kaedah rawatan dalam nak merawat pesakit, sama ada melalui gangguan, dia terkena gangguan sihir maupun gangguan saka ataupun gangguan biasa, jin, singgah, sampuk dan seumpamanya. Baik, pertama sekali perawat hendaklah memulakan rawatan dengan beristighfar. Beristighfar yakni minta ampun dulu kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah. Mungkin sebelum daripada kita merawat ini, kita melakukan dosa kepada Allah, sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi eloknya kita minta ampun dulu. Sebab bila kita minta ampun, Allah Ta'ala akan mudah untuk menerima permohonan kita dan doa kita. Sebab kita telah pun bertaubat ataupun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita istighfar dulu, mohon keampunan kepada Allah. Kalau ada sebarang dosa yang pernah kita lakukan sebelum daripada ini, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Istighfar sebaik-baiknya 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Boleh begitu, ha? Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ini merupakan perkara yang menjadi surah yang dibaca untuk segala macam penyakit, sama ada kepada mereka yang diganggu oleh gangguan jin maupun yang terkena penyakit biasa. Maknanya surah Al-Fatihah ni kita sebagaimana kita sebut dulu, ia merupakan surah ruqyah,
surah jampi, maknanya digunakan untuk jampi antaranya. Dan juga dikenali dengan surah Asy-Syifa, surah penawar. Dia dapat untuk memberikan penyembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca, insya-Allah Allah akan memberikan kesembuhan dengan membaca apa tu surah Al-Fatihah tadi. Bahkan kita dah sebut dulu bagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri hanya membaca suratul Fatihah saja kepada seorang ketua kampung bukan Islam yang disengat oleh binatang yang berbisa. Lalu dengan bacaan tersebut, dengan izin Allah Ta'ala, maka sembuh ketua kampung itu daripada sakit tadi. Sedia kala, inilah kita lihat bagaimana mujarabnya surah Al-Fatihah. Baca baca dengan eloknya, baca dengan 7 kali berhentilah. Sebab dia ada 7 ayat. Dan suratul Fatihah ada 7 ayat. Dibaca dengan 1 ayat 1 ayat, tidak disambung. Itu sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab begitulah ayat yang diturunkan ketika Jibril menurunkan ataupun Jibril menyampaikan, membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, dibaca dengan 1 ayat 1 ayat. Dibaca dengan 1 ayat 1 ayat lah. Tapi dimulakan dulu dengan isti'azah lah, kan? Sebab Allah kata, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu nak membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi sebelum baca suratul Fatihah, baca isti'azah dululah. Dan isti'azah ni boleh baca sekali ataupun 3 kali, boleh, kan? Boleh dibaca begitu. Sebab isti'azah ni merupakan suatu permohonan kita kepada Allah, minta perlindungan daripada syaitan yang dikutuk, yang dihina, yang direjam, yang dilaknat oleh Allah, yang mengganggu kehidupan manusia. Baik. Kemudian baca Al-Fatihah, bacalah 7 ayat secara maknanya dia 1 ayat 1 ayat lah baca, insya-Allah, kan? Begitu. Kemudian membaca selawat boleh juga, kan? Selawat itu baca. Biasa kalau dalam perubatan ni dia ada selawat berbagai-bagai nama. Ada namanya selawat syifa, selawat tafrijiyah, selawat al-munjiyat, kan? Itu selawat. Boleh ataupun selawat biasa pun tak apa dah, kan? Selawat biasa pun boleh. Paling tidak pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh macam ni, kan? Jadi boleh baca selawat pun boleh, apa-apalah, kan? Baik. Seterusnya membaca ruqyah, membaca ayat-ayat ruqyah yang telah pun kita berikan dulu, kan? Ayat-ayat ruqyah ni banyak, kita dah baca dan kita dah maknanya beritahu apakah ayat-ayat ruqyah yang biasa dibaca kepada orang yang sakit, terutama kepada orang yang diganggu oleh syaitan. Tak apa. Kemudian sambil tangan kanan memegang bahagian hadapan kepala pesakit pun bolehlah, kan? Pegang kepala dia ke, ataupun bahagian hadapan kepala dia ke, ataupun tak pegang pun tak apa, kan? Sebab lagi pun ramai kadang-kadang tu kita baca sekaligus, kan? Nak baca seorang-seorang penat kita, kan? Bacaan tu penatlah kita, kan? Jangan main, kan? Penat juga, kan? Kita guna tenaga juga, kan? Kita membaca ni menggunakan tenaga, suara, kan?
Kemudian pula dengan kadang-kadang hak mengamuk lagi tu, letih juga kita, penat. Tu yang kena kadang-kadang kena pegang, kena ada pembantu pegang tu, mengamuk dia. Dia kuat, kuat dia. Tu yang kena pegang ramai. Paling tidak pun 5-6 orang, seorang tu hak yang jenis kuat tu. Jadi maknanya kalau kita itu kita kena orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki, orang perempuan ni dia kurang sikit, tak berapa kuat sangat, boleh lah kan. Kalau dah tak ada sangat kan, jadi orang lelaki-lelaki eloknya, sebab dia lebih kuat lagi pegang tu. Jadi dibaca boleh, kalau seorang boleh lah, seorang kita boleh letakkan tangan tu. Dan biasa kenapa kita biasanya kita menghadap kiblat, itu makna sunnah lah kan. Menghadap kiblat itu sunnah. Elok kita menghadap kiblat. Kita nak sembahyang menghadap kiblat. Kita nak membaca Al-Quran, elok menghadap kiblat. Kita nak apa lagi? Kita nak berzikir, menghadap ke arah kiblat. Begitu juga kita nak berdoa, dan kita memang berdoa. Ruqyah ni makna doa lah tu. Itu sebab kita eloknya lah, sebaik-baiknya menghadap ke arah kiblat. Dan kenapa kita suruh pesakit tu berlunjuk kaki dia? Apa sebab? Sebabnya supaya kita duduk di belakang dia, sebab kita boleh ready. Kalau dia mengamuk, kita boleh pegang dia, dia tak nampak kita. Tu kita keselamatan kena jaga juga. Itu kaedah tu. Kalau kita baca, kita baca depan dengan dia terekam kita nanti. Kita tak tahu, mungkin dia ni okey, dia ni relax, makna tak agresif, tak apalah. Yang jenis agresif macam mana, dia terekam kita. Itu sebab kita duduk belakang dia. Kan, kita tengok apa dia punya reaksi dia. Kita berjaga. Jadi kita sempat nak pegang ke nak lari pun sempat. Jadi begitu. Jadi kalau dia berdepan dengan kita, dia nampak kita, dia boleh buat terekam. Sungguh pernah saya dulu ni, dia toreh dia kan, dari ni kita pergi depan dia, tak baca lagi, tak ada nak baca apa dah, dia memang tak sedar dah. Kita pergi lalu depan dia, pop, dia toreh kita punya dahi, berdarah tu tuan. Yang main tu masa dekat Brunei tu. Brunei ni jin Brunei agresif tu tuan, mengamuk ramai hak mengamuk Brunei ni. Jadi itu yang kena jaga, kena ada orang pegang. Nampak kan? Sebab itulah kita duduk di belakang, sebab kita boleh get ready untuk nak apa-apa pegang dia, untuk nak lari ke apa benda ke, senang. Dia pun tak nampak kita, dia tak boleh nak lawan kita ataupun nak terekam kita. Itu kaedah dia. Kenapa kita berada, kenapa dia duduk dia berlunjuk kan, kaki dia berlunjuk. Bila dia berlunjuk, dia susah nak berdiri kan. Kalau dia bersila, dia senang naik kan, dia senang naik. Jadi maknanya dia berlunjuk tu, dia susah sikit, nak lambat sikit lah dia nak berdiri kalau apa-apa pun. Begitu. Baik. Jika pesakit memberikan reaksi seperti terasa hendak muntah, ada yang muntah tuan-tuan, muntah. Itu sebab kadang-kadang kena sediakan bekas muntah. Sebab dia muntah tu memang muntah tu banyak, dia muntah. Elok muntah. Makna bila dia muntah tu apa makna? Dia keluar. Kadang-kadang ni tuan-tuan, jin banyak. Semalam saya berawat, ada kawan, ada dua orang perempuan ni, dia nampak jin. Dia pun kena gangguan, tapi dia boleh nampak. Ketika berubat ni, ada orang lain juga berubat, dia nampak ada macam ulat keluar daripada kaki. Banyak ustaz. Tapi ustaz ada lagi, kata dia, tak habis lagi tu. Yelah, ada seorang tu, dia selalu dia bawa orang sakit.
kan? Dia bawa adik dia sakit, kita duk jampi adik dia. Kali ni orang suruh dia pula baca-baca, dia tumbang. Dia tak tahu dia sakit, kan? Dia dah sakit kaki ni dah 3 tahun dah. 3 tahun duk sakit kat pelipat ni. Jadi bila dipegang kat pelipat ni, meraung dia. Dan kata orang yang nampak tu, dia kata, ustaz, keluar, jin tu keluar macam ulat, kata dia. Banyak ustaz, jijik dia nampak, kan? Begitu. Dia boleh nampak. Kan? Kemudian dia tengoklah, dia kata hak yang makcik tu pun ada ustaz, kan? Yang tu pun ada juga kaki dia, dia boleh nampak tuan-tuan. Tapi dia ada gangguan lah. Mana orang yang nampak ni tuan-tuan bukan satu keistimewaan. Orang yang nampak ni orang yang diganggu. Yang diganggu. Dan jin tahu dia nampak. Dan makna kata jin tahu orang yang nampak dia. Dia tahu. Ada sebab kadang-kadang dia attack orang tu, kan? Pasal jin tu tahu orang ni nampak dia. Makna nampak ni di sini ialah dia diganggu oleh jin. Dia kadang-kadang dia ada rumah dalam badan tu, ada rumah dah, senang masuk keluar. Itu, kan? Jadi nampak. Kemudian ada seorang perempuan tu pula, dia pun dah kena banyak tahun dah, 15 tahun dia kata dia. Semalam kita baca-baca, dia keluar lah, kan? Tapi dia start, dia nampak, dia keluar, dia tak lari lagi. Dia duduk je, tercegat kata ustaz, kan? Dia tercegat, hitam, besar, Kristian, hitam, Kristian. Dia pakai, dia bawa cross, kan? Kemudian dia nampak ustaz, dia bawa cross besar lagi ustaz, kata dia. Kan? Dia macam nak lawan ustaz, kata dia. Dia marah dekat ustaz ni, kata dia, kan? Kan? Saya baca ayat kursi, dia lari sikit. Lepas tu dia datang balik, kan? Tapi dia tak masuk dalam badan perempuan tu dah, kan? Begitu. Tapi lama kelamaan dia nampak terbakar, jin tu terbakar, bakar dia. Nampak? Maknanya kita baca ayat kursi ni, dia salah satunya boleh membakar jin. Terbakar jin tuan-tuan, kan? Jin boleh terbakar dengan kita baca ayatul kursi berulang-ulang kali lagi lah. Dia rasa sakit, dia rasa panas bila kita baca ayatul kursi dan juga ayat-ayat ruqyah yang lain. Semalam tuan-tuan, kan? Semalam tu ada perempuan tu, dia nampak, dua-dua nampak. Dia nampak, dia kata dalam masjid ni banyak ustaz. Ni dalam ni banyak jin ni, kan? Kita selalu hantar mai sini, kan? Keluar duduk sini, kan? Dia kata banyak ni ustaz, dalam masjid ni banyak. Begitu. Tapi jin-jin yang baik dah, kan? Yang datang hak duduk dalam masjid ni yang jenis baik dah, kan? Bukan geng-geng Pak Malau punya lah, kan? InsyaAllah ini hak yang telah pun diislamkan, kan? Dah telah bertaubat. Hak ni pun ada hak dengar ni, kan? Hak dengar ni, hak kita tak nampak dia, dia tengah mendengar kita. Ni duk dengar ni, jin, kan? Malaikat pun ada, jin pun ada. Jangan main, kan? Mungkin ramai jin pada orang ni, kan? Orang tak ramai, kan? Tapi jin ramai lagi pula hak yang mendengar ni. Betul? Jadi makna nak sebutnya begitu. Dia ada tu. Dia pun mukallaf juga, kan? Dia pun mukallaf juga. Jin ni pun tuan-tuan. Jadi sebab itu dia pun mendengar hukum hakam. Dia pun kena tahu juga hukum hakam ni, yang berkaitan dengan hukum hakam ni. Baik. Jadi jika pesakit memberikan reaksi seperti terasa hendak muntah. Iyalah tu, bila baca dia terasa nak muntah. Elok dia muntah lah, kan? Makna muntah tu dia keluar lah, kan? Itu sebab sampai habis muntah, itu makna apa? Habislah, jin tu keluar banyak lah, habis. Tapi kalau dia duk ada lagi macam tak lepas lagi, tu makna ada lagi lah jin dalam badan dia. Tapi kalau dia dah rasa lega, rasa lega lah. Biasa orang bila mana kena, bila diubat ni, bila tanya dia jin keluar, dia akan rasa lega. Kadang-kadang dia rasa bau dia berat je, bila baca jin keluar, rasa ringan ustaz, kan? Semalam kaki dia rasa ringan, 3 tahun tak boleh lipat kaki ni. Pelipat kaki tak boleh, semalam boleh lipat dah.
Kan? Boleh lipat terajau orang pun boleh dah. Kan? Begitu. Pasal apa? Jin duduk di pelipat tu. Duduk di pelipat tu. Nampak kan? Jadi dia keluar jadi ringan. Dia benda tu duduk dalam badan kita, tuan-tuan. Dan memang pun Nabi dah sebut kan, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Dan sesungguhnya syaitan itu dia masuk ke dalam badan anak Adam melalui saluran pembuluh darah. Dia boleh masuk ramai ni, tuan-tuan. Tu bahaya tu. Itu sebab kita kena ada amalan. Amalan supaya jin tak dapat masuk badan kita. Tapi walau macam mana pun, tuan-tuan, syaitan tetap mengganggu kita. Tapi dia ganggu daripada luar. Kan? Dia akan mengganggu kita daripada luar. Macam qarin. Setiap kita ada qarin, syaitan tu. Dia di luar. Dia tidak masuk dalam. Qarin, syaitan yang duduk di luar badan kita, yang membisikkan kejahatan tu. Kan? Yang suruh kita bila masuk waktu sembahyang, kan? Awal lagi, tu dia tu. Kan? Lambat nak sembahyang tu, awal lagi lah. Kan? Jadi maknanya bisikan syaitan tu. Tapi dia di luar. Itu paling tidak gangguan kepada anak cucu Adam. Kan? Yang kita tak mau dia ganggu kita melalui masuk dia dalam badan kita. Yang tu yang kita tak nak. Kita tak nak sampai ke tahap dia boleh masuk dalam badan kita. Jadi untuk mengelak dia daripada masuk dalam badan kita, tidak lain dan tidak bukan, kena ada amalan yang kuat. Kan? Zikrullah, membaca ayat-ayat Quranul Karim, sembahyang sunat, dan berbagai-bagai lagi amalan-amalan yang boleh menjadikan kita ni sebagai orang yang ada kekuatan dalaman, yang mana dia tak boleh nak masuk dalam badan kita. Ini katakan pendinding. Kan? Pendinding. Pendinding kita adalah amalan kita, bukan tangkal. Azimat tak boleh. Kan? Setengah orang dia pakai azimat dan tangkal. Baik. Sendawa yang berterusan ada. Bila baca je dia sendawa. Kadang-kadang, tuan-tuan, dia tengok kita pun dah sendawa dah. Kan? Dia tengok orang yang nak rawat dia tu sendawa dah. Kan? Tak ada apa-apa lagi, tak ada nak baca lagi dah. Dah sendawa dah. Sendawa dia tu tak habis-habis. Sendawa. Itu je lah tu. Ada benda tu, tuan-tuan. Sebelum ni tak ada apa pun. Biasa je. Bila nak berubat, sendawa. Menangis. Reaksi dia menangis. Menangis, tuan-tuan. Ada menangis, sakit. Menangis. Ada yang menggigil, menggeletak badan ke, kepala ke, tangan ke, kaki ke, duk menggeletak. Kan? Kadang-kadang menggeletak tu dia menggeletak sendiri. Kan? Dia pun tak tahu sebab apa dia menggeletak. Kan? Kaki duk menggeletak je. Duk nampak menggeletak tu pasal apa? Goyang sendiri. Kan? Itu makna ada jin pada kaki dia. Kalau dia menggeletar kat tangan, makna apa? Jin tu ada di tangan dia. Kalau dia menggeletar di bahagian-bahagian lain lah, kan? Makna dia duduk situ lah. Menggeletar tu makna dia di situ lah tu. Dia hak menggeletar tu. Jin tu yang menggeletar tu. Bila dibaca ayat-ayat ruqyah, dia ada respon situ. Kadang-kadang dia mengamuk, yang tu yang bahaya tu. Kan? Mengamuk yang tak suka tu. Kan? Dia mengamuk, tuan-tuan. Jangan main. Dia mengamuk, sampai koyak baju pun ada. Kadang-kadang dia tangkap baju kita, dia tak lepas, dia nak koyak. Kita pun ada banyak orang yang mengamuk sini. Kan? Budak tahfiz tu pun duk mengamuk. Terajang nasib baik tak kena gitu. Kan? Nasib baik boleh mengelak. Kan? Kita ada juga ilmu mengelak. Kan? Tuan-tuan, kan? Begitu. Terajang dia, jangan main. Dia tak kira dah, tuan-tuan. Dia tak kira. Itu yang kita kena jaga sangat. Kena insurans tak ada. Tak ada insurans. Mana ada insurans? Itu payah tu. Apa jadi apa ke? Jadi apa-apa ke? Bahaya juga. Tapi kadang-kadang juga, tuan-tuan, kita pun kena tengok juga. Pesakit ni pun kena tengok. Kalau dia dah tak larat sangat, tuan-tuan, jangan kita buat keras-keras sangat.
bimbang nanti dia pengsan terus, mati terus pun ada. Ada tuan-tuan kes yang jenis tu, pukul yang kayu nona tu, pukul mati orang yang dipukul. Yelah, orang yang datang tu pun orang dah tua sangat dah, kan? Sebab musabab mati je lah, kan? Tu sebab kena tengok, jangan pukul kuat-kuat. Dia berpukul orang tu dah sakit, dan dia pun dah tua sangat dah, kemudian mati tuan-tuan. Kes polis kan? Tu bahaya. Ada sahabat saya tuan-tuan pun macam tu juga. Dia ubat-ubat, dia picit-picit, rupanya dia ada sakit jantung. Orang ni ada sakit jantung. Kan? Bahaya juga tuan-tuan. Itu sebab jangan terlalu keras, kuat dengan orang yang sakit. Tengok keadaan lah. Kalau orang ni dia tak ada penyakit apa-apa, okey. Ataupun dia ni orang yang tak tua sangat. Orang tua-tua ni pun kita tak boleh nak picit kuat-kuat, bimbang nanti dia mati tuan-tuan, bahaya kita, kan? Tu kejut keadaan. Dan eloknya tuan-tuan kita tanya dulu ada sakit apa tak. Tu biasa-biasa tu dia ada register biasanya lah, kan? Tengok apa dia punya ni, dia punya apa, sakit dia apa, dia tulis, yang kita baca je. Tapi kita tak ada masa nak tulis-tulis ni, kan? Baca sekaligus je, kan? Begitu. Baik. Mengamuk dan seumpamanya. Ini menunjukkan makhluk halus, jin yang beralam badan pesakit telah baik. Ini menunjukkan makhluk halus jin yang beralam badan pesakit telah terseksa dengan ruqyah yang dibaca. Makna apa? Bila mana dia mengamuk, dia terseksa lah tu. Dia terseksa, dia rasa diganggu. Tu yang dia menggigil, dia mengamuk, dia tak senang. Kadang-kadang dia rasa panas dan sebagainya lah. Pengsan terus pun ada. Teruskan membaca ruqyah sehingga jin tu keluar. Dan baca lagi, baca sampailah kepada dia dah tak tahan. Kalaupun umpamanya baca, itu sebab kadang-kadang baca saya pun tak cukup. Itu sebab kita kena pegang dia, cari di mana dia duduk. Itu gunanya, kan? Kita kena cari dia kat mana. Kadang-kadang kat kepala dia duduk, kadang-kadang belakang telinga, biasa belakang telinga. Ini menjerit ni, kan? Pegang belakang ni memang menjerit dia. Kadang-kadang di dada, kan? Ataupun di bahagian tangan, kaki dan seumpamanya, ujung kaki. Itu kena carilah. Kadang-kadang duduk di belakang, kan? Kadang-kadang di perut. Kan? Jadi bila mana kena dia, kita pegang tu, dia menjerit tu, ya tu. Masa itulah kita kena berunding dengan dia, kan? Tanya dia siapa nama dia, dari mana dia datang, kenapa datang, agama apa, kan? Itu semua perlu, kan? Kemudian kalau dia tidak Islam, kita ajak dia masuk Islam, kan? Ajak dia masuk Islam. Kalau dia enggan juga, tak boleh paksa dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Kalau dia tak masuk pun kita tak boleh paksa. Sebab Allah kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Macam kita dakwah orang bukan Islam, kan? Kalau dia nak masuk Islam, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia tak nak masuk Islam, kita tak boleh paksa dia untuk masuk Islam. Kalau dia masuk Islam pun dengan paksaan, Islam dia tak sah, kan? Orang yang masuk Islam dengan paksaan, Islamnya tidak sah. Sebagaimana juga orang Islam yang dipaksa untuk jadi bukan Islam, untuk jadi kafir, tak sah kafir dia, dia tetap Islam, kan? Macam Ammar bin Yasir.
dipaksa untuk keluar daripada Islam, menganut kembali kepada agama asalnya, menyembah berhala. Dia dipaksa sampai ke tahap kalau dia tak keluar Islam, dia akan dibunuh. Lalu dia pun mengaku untuk keluar Islam. Tapi walau macam mana pun dia tetap Islam. Sebab apa? Dia dipaksa untuk keluar Islam. Itu sebab bila mana dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, tanya keadaan diri dia, yang mana dia telah pun dipaksa. Kalau dia tidak mengaku untuk keluar daripada Islam, dia akan dibunuh. Maka Nabi tanya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kamu dapati hati kamu? Macam mana hati kamu ketika kamu mengucap kalimat kufur itu? Lalu kata Ammar bin Yasir, mutmainnan bil iman, tetap tenang dengan iman. Maka dia tetap sebagai orang yang beriman. Kan Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah selepas beriman dengannya, melainkan orang yang dipaksa sedangkan hati dia tetap tenang dengan iman. Jadi makna kata sama juga jin. Kita tak boleh paksa dia untuk masuk Islam. Kita hanya menyampaikan Islam. Kalau dia nak masuk Islam, kita ajar dia masuk Islam. Ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah lah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Kalau umpamanya kadang-kadang dia nak sebut tu payah, kita sebut satu-satu. Asyhadu. Dia pun sebut asyhadu anna Muhammad, asyhadu alla ilaha. Dia pun ikut kita, alla ilaha illallah illallah. Kan? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kita terjemahkan, minta dia pun baca juga, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Jadi dia sudah Islam. Dan boleh tanya dia jantan ke betina. Kan? Sebab jin ni dia ada jantan dan betina. Dia ada. Kan? Tak tahulah. Kan? Pondan ada tak ada. Kan? Gay ada tidak. Kan? Kan? Jin tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang manusia teruk lagi. Kan? Gay. Kan? Kan? Jin ni mungkin ada kot. Gay tak gay kita tak tahulah kan. Kan? Tak ada pula jin nak menuntut gay-gay, lesbian, tak ada. Tapi manusia pula ada tu. Ini suatu perkara yang kalau kita lihat hari ni, gay hari ni sedang bertambah. Kan? Kelab gaynya dan macam-macam. Hidup macam suami isteri. Kan? Gay ni tuan-tuan, dia ada pasangan dia. Macam suami isteri, kekasih. Mana-mana pun dia lah. Dia tak ada lah, perempuan tak ada. Kan? Dia perempuan, dia tak terliur tengok orang perempuan. Kan? Dia terliur tengok orang lelaki. Itu gay tuan-tuan. Bahaya tu. Kan? Zaman kita hari ni, sampai ke tahap nak minta supaya adanya pengesahan perkahwinan. Nak kahwin macam berlaku dekat island kan. Budak kita orang Melayu kan. Orang Melayu boleh kahwin dengan orang lelaki-lelaki. Malu tuan-tuan. Malu. Patutnya orang ni kena tarik warga negara ni. Kan? Tapi Malaysia okey je. Kan? Tak ada masalah nak gay ni. Demonstrasi yang tak boleh. Kan? Gay boleh. Itu yang tak boleh. Begitu kan. Baik. Jadi boleh tanya dia, jantan ke betina? Kalau dia kata jantan, bagi nama dia lah. Bagi nama Islam untuk dia. Dia boleh pilih lah. Dia nak nama apa, kita bagilah nama untuk dia. Kalau dia jantan, bagi nama jantan lah. Betina, bagi nama betina. Kemudian kita minta dia supaya dia tak masuk lagi dalam badan dia, badan orang-orang ni lah. Jangan ganggu lagi lah. Begitu. Dan minta dia tuan-tuan duduk dalam masjid. Eloknya begitu. Bila duduk dalam masjid, kenapa kita minta dia duduk di masjid tuan-tuan? Sebab di masjid ada jin-jin Islam yang baik. Dia boleh berkawan, dia boleh belajar daripada jin-jin Islam. Dan ada kalanya kita boleh hantar mereka itu ke Mekah pun boleh. Pergi Mekah. Boleh. Biasa hantar ke mana? Ke masjid jin. Di Mekah tuan-tuan ada masjid, nama dia Masjid Jin. Masjid tu banyak jin.
jin-jin Islam. Jadi ada di kalangan jin-jin tu pula kan, yang alim, ulama-ulamanya. Jadi mereka boleh belajarlah di kalangan mereka. Jadi mereka boleh berpegang dengan agama Islam sebab mereka juga mukallaf. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Baik. Jadi begitu. Jika berlaku dialog dengan jin tersebut, perawat hendaklah berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan kata-katanya, apalagi janji yang dibuat. Maknanya kita kena hati-hati dengan jin lah. Sebab percakapan dia tu kita kena siasat. Apa dia cakap tu pun kadang-kadang kita tanya dia daripada mana, siapa hantar dia, belum tahu lagi itu betul ke tidak. Kita kena cek dulu. Kita tak boleh terima bulat-bulat daripada apa yang dicakap. Sebab Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datangnya orang fasik membuat berita, hendaklah kamu siasat terlebih dahulu. Jin yang masuk dalam badan ni tuan-tuan, fasik, jahat. Kalau sekiranya dia baik, dia tak akan ganggu orang. Dia ni jenis jahat lah ni, dia ganggu orang, masuk dalam badan orang. Jadi ucapan dia, percakapan dia ni tuan-tuan, kita tak boleh terima bulat-bulat. Kadang-kadang dia cuba nak melaga-lagakan. Biasalah kan, dia nak melaga-lagakan. Dia kata orang ni hantar, orang ni buat, orang ni suruh. Padahal bukan. Saja yang dia cakap macam tu. Jadi walau macam mana pun kita dengar saja apa dia cakap, tapi percaya jangan lagi. Kena siasat terlebih dahulu. Cakap mungkin betul, mungkin tidak. Cakap mereka ni tuan-tuan, kan, macam orang jahat juga. Orang pun tuan-tuan, ada kala dia cakap betul, ada kala dia tak cakap tak betul. Orang yang jahat lah. Kalau orang baik, insya-Allah dia cakap betul, dan dia tak cakap yang tak betul. Itu yang beriman lah, yang baik lah tuan-tuan. Sama dengan jin juga. Baik, jauhkan daripada membuat sebarang perjanjian dengan jin, kerana biasanya ia tidak akan menepati janji. Jika jin tersebut bukan Islam, serulah ia kepada Islam, minta dia untuk masuk Islam. Macam semalam kan, dia Kristian, minta dia masuk Islam, dia enggan. Dia tak nak masuk Islam. Dia kata Islam tak bagus, kata dia. Kan? Dia Kristian. Dia kata Kristian betul. Saya tanya dia balik, kalau kamu katakan, kalau kamu menganut agama Kristian, boleh tak ganggu orang? Agama Kristian pun tuan-tuan, dia tak kacau orang, dia tak ganggu orang, kalaupun Kristian betul. Tak boleh jawab dia. Kalau dia pegang agama betul tuan-tuan, dah tentu macam padri tuan-tuan. Padri ni baik, dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tak merompak, kan? Orangnya baik tuan-tuan. Padri ni macam orang yang tak ada dosa lah kita katakan. Kalaulah padri ni tuan-tuan masuk Islam, dia lebih baik daripada kita tuan-tuan. Sebab apa? Akhlak dia dah ada. Sami Buddha tu, tengok akhlak dia macam mana. Zuhud bukan main. Zuhud tuan-tuan, ada yang tak pakai selipar pun ada. Yang jenis tak pegang duit pun, duit tak pegang ni, kan? Botak kepala, dunia ni tak ada apa dah. Bagi dia dunia tak ada apa tuan-tuan. Cuba dia masuk Islam. Sebab apa? Dia dah akhlak dia baik. Dah tentulah orang ni, Islam ni, memang Islam lebih baik daripada kita tu. Macam Jepun, kan? Jepun tu banding dengan Arab lah, kan? Jepun banding dengan, cuba Jepun tu Islam, orang akan lihat Islam tu cantik. Tapi sebab Arab jahiliah lah, kan? Arab hak baik-baik lah, Rasulullah baik lah tuan-tuan, kan? Keturunan Rasulullah, kan? Tapi ada juga yang tak baik keturunan Rasulullah. Abu Lahab tak elok juga, kan? Lahir di Mekah juga, kan? Jadi kita kadang-kadang tengok, kan, maknanya kata Jepun ni kalau dia Islam,
dia memberikan kredit kepada Islam, tuan-tuan. Kredit kepada Islam. Jepun. Begitu jugalah padri, Sami Buddha. Semua tu mereka ni baik, akhlak dah baik dah. Kalau sekiranya mereka memeluk Islam, dah tentulah mungkin mereka lebih baik daripada kita, tuan-tuan. Itu dia kedudukan padri, dia baik. Itu sebab nak sebut Kristian. Kalaupun dia kata dia menganut Kristian, Kristian tak suruh kacau orang ni, tak ada. Masuk badan orang, sihir orang, tak ada. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Jadi makna nak sebut Islam tak suruh begitu. Begitu juga agama-agama lain lah. Makna kata umumnya agama ni mengajak kepada kebaikan. Umumnya ia mengajak kepada kebaikan di sudut apa? Akhlak, nilai-nilai murni. Tapi walau macam mana pun dari sudut akidah tak betul. Islam saja yang betul. Agama lain semuanya adalah suatu rekaan ciptaan manusia yang bercanggah, yang sesat, yang menyeleweng. Tapi dari sudut kadang-kadang kita melihat umumnya agama ini mengajak kepada kebaikan. Agama ni, tuan-tuan. Sebab itulah kita lihat sebenarnya sama juga arak dan agama lain pun, tuan-tuan. Arak ni pun haram. Arak, judi, berzina, dia orang dah ada kahwin dia orang. Tak boleh begitu. Bercampuran, pergaulan bebas dan sebagainya, ini semua merupakan suatu perkara yang dilarang oleh agama. Bukan setakat Islam, dan agama-agama lain pun dilarang. Cuma mereka ikut tak ikut je. Macam kita pun ikut tak ikut juga. Apatah lagi mereka, tuan-tuan. Baik. Jika ia mengaku Islam, pujuklah ia supaya keluar daripada tubuh pesakit, kerana jin Islam tidak boleh menyakiti saudara se-Islamnya. Kalau dah masuk Islam, insya-Allah lah dia boleh keluar lah, tuan-tuan. Kalau dia tak nak masuk Islam pun kita minta dia keluar juga. Tak paksa dia untuk masuk Islam. Habis. Baik. Dan begitu juga bila mana umpamanya dia tak nak keluar juga, kita boleh azan ke telinga dia lah. Itu kadang-kadang kita azan sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Tak payahlah, tak lebih lah kan. Kalau dia tak keluar juga 7 kali pun tak keluar juga, esok pula lah kan, minggu depan pula. Relax. Kita tak boleh nak paksa kan. Benda ni, tuan-tuan, kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Senang, kadang-kadang susah, tuan-tuan. Cepat, lambat. Ini biasa. Yang penting kita sabar. Sabar dan minta orang yang sakit tu pun, keluarga dia pun sabar. Ubat lagi, tuan-tuan. Dia macam doa juga. Kita berdoa, tuan-tuan, tasbih kita doa malam ni juga makbul. Dah. Kadang-kadang doa itu Allah tangguhkan, lambatkan dia punya makbul tu, tuan-tuan. Dan jadi sebab itu kita kena faham. Sebab konsep kita ruqyah, doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat keluar, alhamdulillah. Kalau tak keluar pun, tuan-tuan, sabar dan minta dia berubat lagi. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ini merupakan suatu adab dalam kita nak etika kita berubat ni. Kita kena bagi tahulah begitu. Kita tengok ada pesakit yang datang ni, sekali datang dah sembuh. Ada 2-3 kali. Ada yang berulang-ulang kali, tuan-tuan. Ada hak keluar masuk, dah keluar hari ni, esok masuk balik. Dia keluar masuk dia. Kadang-kadang dia hantar lagi hak sihir. Yang ni dah keluar, dia hantar jin lain pula. Macam-macam. Ini semua perkara yang berlaku dalam soal gangguan makhluk halus, tuan-tuan. Habis. Kemudian yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Sekadar itu untuk malam ini. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Ada apa-apa persoalan? Muskilan? Ya, tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa dia? Khadam. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengarahkan jin, bersahabat dengan jin, khadam jin, menggunakan khidmat jin. Tidak boleh. Sekalipun di Islam. Jin alam dia, manusia alam kita. Alam jin dia lain, alam manusia lain. Dan hidup mereka lah. Cara hidup mereka. Kita. Jadi kita tidak disuruh bersahabat dengan jin, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi pun tak ada yang bersahabat dengan jin. Nabi pun tak sahabat dengan jin, dan tak menggunakan khidmat jin, tidak mengarahkan jin, melainkan Nabi Sulaiman saya, tuan-tuan. Nabi Sulaiman saja. Itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah, tidak diberi kepada orang lain. Ya. Urusan agama contoh macam mana? Tidak. Kita tidak minta pertolongan jin. Kita minta pertolongan Allah. Dan tentera-tentera Allah yang malaikat. Kita pun tak minta terus kepada malaikat tolong kita. Kita minta kepada Allah. Allah tahulah macam mana nak tolong kita. Dia banyak tentera-tentera dia. Kita tak minta dengan malaikat, kita tak minta dengan jin, kita tak minta. Kita minta pertolongan terus kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim, ketika mana dia dicampak ke dalam api, malaikat menawarkan diri untuk nak arahkan, makna turunkan hujan. Malaikat yang jaga hujan, yang menurunkan hujan, menawarkan diri dia, menawarkan kepada Nabi Ibrahim, dia nak turunkan hujan untuk memadamkan api. Nabi Ibrahim enggan. Nabi Ibrahim tidak menolak pertolongan itu. Sama juga Jibril datang nak bagi pertolongan, pun Nabi Ibrahim tolak. Bahkan haiwan sekaliannya ingin memberikan pertolongan, kecuali cicak je. Cicak je tak nak bagi pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Terus cicak ni binatang jahat, dipanggil fuaisik. Binatang jahat, kita boleh bunuh cicak, dia bawa najis dan sebagainya. Jadi cumanya Nabi Ibrahim hanya nak minta pertolongan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Jadi makna kata Nabi Ibrahim sendiri pun dia tak minta pertolongan dengan makhluk-makhluk lain. Dia minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kita tak minta jin, kan, bantu kita dalam pilihan raya, tak ada. Kan? Jin tak boleh mengundi, kan? Tak boleh. Kan? Dia orang pun tak mendaftar, kan? Daftar pun tak pakai. Jadi kita hanya minta pertolongan Allah saja. Kita tak minta pertolongan mana-mana. Ini dia punya kaedah dia, kan, cara dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Setakat dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.